Sebelum memulakan sesi pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Yang kedua, menerangkan dengan jelas fungsi alatan tangan. Apa itu artikel jahitan? Artikel jahitan dihasilkan dengan menggunakan fabrik melalui proses jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan jahitan dan mematikan jahitan. Yang kedua, jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klim yang merentas serta menggantikan jahitan mesin. Seterusnya ialah jahitan jeluju halus. Jahitan jeluju halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jeluju halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Boleh lihat kepada contoh di sebelah. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki dan untuk membaiki kelepet yang merentas. Jahitan jeluju kasar. Jahitan jeluju kasar digunakan untuk jahitan sementara. Okey, itu murid-murid perlu faham jahitan jeluju kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Seterusnya ialah jahitan insang pari. Macam mana tu jahitan insang pari? Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit tepi motif. Jahitan sembat pula ialah jahitan yang digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahagian kemasan. Seterusnya ialah jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Mari kita kenali alatan jahitan. Pertama, pita ukur. Yang kedua, pembaris. Ketiga, roda surih. Keempat, kertas karbon tukang jahit. Yang kelima, gunting kertas. Yang keenam, gunting fabrik. Yang ketujuh, jarum peniti. Kelapan, perentas jahitan. Kesembilan, jarum jahit tangan. Ke-10, mesin jahit tangan. 11, mesin jahit mini. Dan yang terakhir, 12, kapur tukang jahit. Jadi, 12 alatan jahitan yang akan kita kenali. Seterusnya, kita kenali dengan lebih terperinci apakah alatan jahitan yang kita belajar sebentar tadi. Okey, pembaris. Apakah kegunaan pembaris? Pembaris digunakan untuk mengukur dan menandakan pola. Yang kedua, pita ukur. Pita ukur digunakan untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Seterusnya, roda surih. Roda surih digunakan untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Dan yang keempat, kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit digunakan untuk membuat tanda pada fabrik. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 6 dan muka surat 7 bagi tajuk alatan jahitan. Seterusnya, kertas karbon tukang jahit. Kertas karbon tukang jahit ini digunakan bagi memindahkan tanda pola, garisan dan motif fabrik dengan menggunakan roda surih. Seterusnya ialah gunting fabrik. Gunting fabrik ialah untuk menggunting fabrik. Fabrik ni ialah kain. Kita nak gunting kain, kita guna gunting fabrik. Dan seterusnya ialah jarum peniti. Jarum peniti digunakan sebagai untuk menyemat pola pada fabrik. Dan ianya juga digunakan untuk menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Dan seterusnya ialah gunting kertas. Nama pun gunting kertas, jadi kita gunakan dia untuk menggunting kertas bagi membentuk pola.
Seterusnya ialah jarum jahit tangan digunakan untuk menjahit fabrik. Mesin jahit tangan juga digunakan untuk menjahit fabrik dan digunakan secara manual. Manakala mesin jahit mini, mesin jahit ini boleh dibawa ke mana-mana sahaja tetapi menggunakan elektrik untuk berfungsi dan ianya juga digunakan bagi menjahit fabrik. Dan peretas jahitan. Peretas jahitan digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Okey, sekian dahulu daripada cikgu berkenaan dengan mata jahitan serta alat jahitan. Jangan lupa tugasan murid perlu disiapkan sebelum kelas PDPR RBT yang seterusnya. Jadi untuk tugasan pada minggu ini, yang pertama, murid perlu tulis atau tampal nota berkaitan dengan 6 jenis mata jahitan dalam buku tulis. Yang kedua, sila jawab soalan Google Form yang cikgu bekalkan dan pastikan kamu mendapat markah sekurang-kurangnya 80 markah bagi memperoleh sijil. Dan yang terakhir, tangkap gambar hasil tugasan dan hantar ke dalam grup Telegram 5AB 2021 Homework RBT. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Selamat belajar dan menjawab soalan serta tugasan yang cikgu bekalkan. Sekian, terima kasih.